Maka dalam menentukan, tengok ni, dalam teks dia kata, dalam menentukan siapakah mereka yang layak dipilih sebagai pemimpin yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Quran dan Sunnah telah memberi beberapa petunjuk. Dalam Quran, dalam hadis, ada petunjuk-petunjuk dan ada adab yang wajar diamalkan dalam menentukan pemilihan pemimpin itu. Jadi kita kata, kita nak memilih ni, apa dia syarat-syarat kriteria orang yang kita nak pilih. Ini garis panduan yang diberi kepada kita supaya kita faham. Yang pertama, tulis, yang pertama, mestilah ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Kita kena ikhlas. Ikhlas itu amat dituntut dalam semua perkara, termasuklah dalam urusan pemilihan pemimpin. Sesungguhnya memilih pemimpin mestilah diniatkan untuk mencari keredaan Allah. Ini ada setengah orang yang duduk kelayi, dia kata, mana ada, tak ada dosa pahala dalam masalah memilih-milih ni. Kita kata mana boleh, pergi tandah pun ada pahala. Takkanlah memilih orang yang nak jaga agama kita tak boleh pahala. Maka dia kata di sini kita kena niat memilih untuk mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Pemimpin yang dipilih kelak diharapkan dapat bekerja ke arah melahirkan masyarakat yang beriman. Yang pertama sekali kita kena tengok apa dia? Orang ni, kalau kita pilih dia, apa dia yang kita boleh tumpang? Kapur kita ni dapat sekurang-kurangnya orang panggil benda-benda baik, pembangunan Islamnya bertambah baik. Itu untuk peringkat kita, peringkat nasional, peringkat di negara. Apa sumbangan yang dia boleh beri, boleh tolong, boleh bantu menjaga negara dan menjaga agama, maka itu orang yang kita nak pilih. Sebab kita nak pilih ni, kita nak cari keredaan Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata kerana nafsu. Pemimpin yang dipilih kelak diharapkan dapat bekerja ke arah melahirkan masyarakat yang beriman, taat dan patuh kepada syariat. Patuh kepada syariat maknanya kita sendiri, kita kena tengok orang yang kita nak pilih ni, biarlah orang Kelantan kata orang juru, orang baik-baik. Dalam bahasa kapur kata mudah kira, senang basuh. Nah, itu bahasa Kelantan tu. Maknanya orang yang mudah didekati dan ada faedahnya kalau kita lantik dia sebagai pemimpin, serta menjaga sumber alam semula jadi. Ingat malam, jangan duk mai merusakkan alam, merusakkan kerana pembangunan tidak dikaji dengan baik. Banyak benda-benda yang merusakkan, yang menyebabkan berlaku banjir-banjir hari ini di setengah-setengah tempat. Puncanya masalah parit tak betul, masalah macam-macam lah. Tanya orang-orang alam sekitar, pejuang alam sekitar yang telus, yang adil, kita akan dapat maklumat kenapa terjadinya perkara tersebut. Baik, itu kepentingan yang pertama. Yang kedua, cara memilih pemimpin juga dengan cara yang baik, hendaklah kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala melalui solat istikharah. Amalan ini amat digalakkan dalam Islam bagi memohon petunjuk daripada Allah dalam menentukan siapa yang paling baik dari kalangan pemimpin yang terbaik. Maknanya dalam kawasan kita ni ada 4 orang contohnya. Dalam negara kita ni ada beberapa orang yang menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Kita pun kaji. Sebelum istikharah tu kita kena kaji dengan biasa dulu. Orang ni apa sifat dia? Apa perangai dia? Apa jasa dia, apa peranan dia, apa yang telah dia tengah buat. Kalau semua baik belaka, comel belaka, ketika itu kita akan pilih seorang dan kita akan istikharah minta Allah tunjuk. Dia tak boleh ambil pak gambar ni tapek depan, Allahu Akbar, ya Allah tunjuklah hak 1 2 3 4 ni hak mana sah aku nak pakai. Tak, bukan lagu tu. Sama juga dengan orang nak kahwin. Dia pergi pinang 5 orang perempuan. Pada malam itu dia istikharah, ya Allah ya Tuhanku, nak hak nombor 1 ke 2 ke 3 4 ke? Tak. Itu salah cara istikharah. Istikharah hak betulnya kita kena kaji dulu secara manual, kaji dulu. Kamu dia hak tak nampak, semua baik belaka. Nak pilih hak mana? Ketika itulah baru kita boleh minta Allah Taala beri petunjuk. Tapi kalau petai lagi kita nampak dah, hak ni nombor, hak ni molek, hak ni tak juru, tolak lalu. Jadi istikharah tu orang panggil nak melengkapkan maklumat kita yang batin
yang kita tidak nampak, yang kita tidak tahu apa yang sepatutnya ada. Baik. Yang ketiga, memilih bukan berdasarkan hawa nafsu. Jangan duk pilih kerana hawa nafsu. Kenapa awak sokong dia? Sebab dia banyak bagi projek ke saya. Ada juga pasal dia gitu. Kenapa awak sokong dia? Sebab dia baik dengan saya. Tak kira dia baik sini tapi tempat dia buat kerja ni tidak baik. Sebab macam-macam lah kita kata perangai-perangai yang di luar ataupun kesan-kesan daripada lain-lain. Jadi kalau kita pilih dengan hawa nafsu, bahaya. Hakikatnya hawa nafsu sangat terkait dengan kecintaan kepada sesuatu secara berlebih-lebihan dan melampau, sehingga membawa kepada kecintaan itu menguasai hati dia. Jadi kita kira kerana, tak kira lah, kerana orang kita ke, kerana apa benda ke, kerana, yang pentingnya bukan kerana Allah. Itu mana, bukan kerana Allah, maka kerana hawa nafsu. Kita kadang-kadang orang tak, dia tahu pun. Dia tahu orang ini tidak baik. Dari sudut integritinya lemah. Dari sudut kepribadian pun ada masalah. Tapi kenapa nak sokong juga, kenapa nak pilih juga? Tadi, kerana hawa nafsu. Jadi orang ini, dia akan menyesal nanti. Dia akan rasa kecewa apabila nafsu dia tidak tertunai selepas daripada ini. Waktu ni semangat belakang ni, lepas pada ni tertunai. Kecintaan melampau seringkali cenderung membawa seorang untuk melanggar hukum Allah. Kerana itulah hawa nafsu perlu ditunduk supaya patuh kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 77, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil." Artinya, katakanlah wahai ahli kitab. Ini pokok ayat ini nasihat kepada pokok Yahudi dengan Nasara. Samalah. Nasihat Yahudi, nasihat kepada kita. Janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu orang yang telah sesat dahulu sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pilih mengikut hawa nafsu, maka dia akan merusakkan kita lebih daripada apa yang sepatutnya. Yang keempat, kenali calon pemimpin yang berkualiti, yang boleh buat kerja, yang kita nampak ada keikhlasannya, insya-Allah. Jadi kita tengok. Maka Allah SWT memberikan isyarat yang cukup jelas dalam memilih calon pemimpin. Hal ini disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat 26, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil, jadi anak Syuaib ni, bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Maknanya orang yang kuat mana orang yang pandai buat kerja. Itu makna kuat. Amanah mana orang yang berintegriti, mempunyai akhlak yang mulia. Kalau dia menjadi pemimpin, dia tidak akan kosek harta-harta negara untuk membalut. Jadi sekarang ni kita boleh tengok berapa banyak harta ada, berapa banyak dia punya aset sudah ada, sudah terkumpul. Ambil di mana kalau tidak ambil daripada duit-duit yang diambil daripada jalan-jalan. Kalau yang benar tidak jadi masalah, tapi dibimbangi takut menjadi geruang yang kita beri pada dia ni menjadi sebab untuk dia bertambah kekayaan, bertambah kepada kedudukan yang lebih besar daripada itu. Baik. Maka dengan itu, pilihlah pemimpin yang punya nilai integriti, mana akhlak. Akhlak, boleh buat kerja, dan orang yang punya amanah, yang tidak suka buat perkara-perkara yang tidak baik. Jadi orang ada kepakaran, ada kewibawaan, kepribadian luhur, dan kejujuran serta keikhlasan berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi kita jangan pengaruhlah dengan da'ayah-da'ayah yang diberi, tapi kita tengok kepada apa yang dibuat, apa yang telah dilakukan. Pilihlah pemimpin yang berupaya mengeluarkan manusia dari kebodohan, kejahilan kepada kecerdikan, kecerahan, memberi petunjuk pada manusia ke jalan yang lurus dan paling benar, meluarkan manusia dari kesusahan dan kesengsaraan kepada kesenangan dan kegembiraan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan para pemimpin, para pemerintah
bakal apa ni, yang nak jadi pemimpin, jadi wakil ni, Nabi kata apa? Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ini doa Nabi. Ya Allah, siapa yang mengurus urusan umatku, fasyaqqa alaihim, lalu dia menyusahkan mereka. Waktu ni baik belakang ni. Kalau nak minta projek sehari dua ni cepat. Jangan nak jalan boleh, nak semua benda boleh berlaku. Orang baik, zaman orang baik, zaman orang pemurah, dia panggil sekarang. Lepas pada ni kita tengok. Waktu berkuasa, fasyaqqa alaihim, dia menyusahkan rakyat. Nabi kata, fashquq alaihim, menyusahkan dia nanti. Hidup senang di dunia, susah di akhirat. Wa man waliya min amri ummati syai'an, sesiapa yang menguruskan urusan umatku, farafaqa bihim, dia bersikap lembut baik dengan mereka, farfuq bihi, maka berlembutlah dengan mereka. yakni Allah Ta'ala beri rahmat pada pemimpin yang sedemikian. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara 4 perkara yang disebut dalam teks khutbah kita ni, ciri-ciri memilih pemimpin. Jadi tuan-tuan boleh fikirlah siapa yang orang yang kita nak pilih. Jangan duk ikut hawa nafsu, jangan duk ikut diayah, jangan terlalu pengaruh dengan TikTok. Sekarang ni kuat dia main TikTok, dia panggil. Main TikTok, keluar mata ni TikTok ni. Zairah orang tu melawak orang ni, janji-janji yang ditabur sudah pun bertabur-tabur janji beberapa kali dah. PRU kita sudah dengar janji-janji, ada yang jadi, yang banyak yang tak menjadi. Kita mengatakan kita boleh kenal orang-orang yang bagaimana sedemikian. Besok khutbah yang akan disampaikan pula, iaitulah tentang tanggungjawab rakyat. Tuntutan melaksanakan tuntutan amanah. Maknanya apa dia tuntutan? Artinya rakyat tak boleh berdiam diri. Maknanya kita mesti tunaikan tanggungjawab. Kita memilih siapakah calon yang kita nak pilih, yang baik-baik, insya-Allah. Yang kita mengharapkan kita pilih ni, kita dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla sebab niat kita baik. Maka tanggungjawab yang kita kena buat, keluar beri sokongan kepada orang yang kita berfikir, kita mengharapkan orang ini akan memberi kebaikan kepada kita, memberi kebaikan kepada negara kita, dan sekaligus yang paling besar sekali memberi kebaikan kepada agama kita ini. Maka itulah yang paling besar sekali. Maka dengan itu, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'a. Allah SWT akan bertanya setiap rakyat, setiap pemimpin tentang orang di bawah tanggungjawab dia. Dia bukan senang nak jadi pemimpin ni. Hafidha zalika am dayya. Dia menjalankan tugas ataupun dia bersuka-suka je. Waktu dia baik-baik, waktu dia lupa-lupa kepada orang, pergi cari tak jumpa, kita mengatakan orang ni akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan atau pangkat yang diperolehi oleh seseorang dengan cara yang benar adalah merupakan amanah yang besar yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Oleh itu wajib ditunaikan dengan ikhlas, jujur dan sebaik-baiknya. Penyalahgunaan kuasa adalah satu pencabulan terhadap amanah Allah Azza wa Jalla. Sebarang pencarian harta, penambahan gaji daripada gaji atau upah yang sudah ditetapkan dengan menggunakan kuasa atau kedudukan yang dipertanggungjawabkan dengan cara yang tidak benar di segi agama dan undang-undang adalah merupakan usaha dan buat kerja-kerja haram dan memakan perkara yang haram, wal iyazubillah. Maka dengan itu tugas kita sebagai pemilih, kita kena memilih orang yang berkelayakan, orang yang baik, orang yang boleh memberi kebaikan kepada agama dan juga negara. Maka pada zaman sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan perlombaan mencari nama, pangkat, pengaruh dan harta. Zaman yang penuh dengan ujian. Apakah saat yang telah diramalkan oleh Nabi SAW telah hampir tiba, bahawa di akhir zaman nanti ramai orang yang berlomba-lomba mencari kedudukan. Kita kata wallahu alam, di zaman kita atau zaman sebelumnya memang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.